Assalamualaikum. Hai. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seram ini. Memandangkan di situ dikelilingi hutan menyukarkan aku untuk cari tempat berteduh. Tidak lama selepas itu, sampailah aku di sebuah tapak projek. Aku tumpang berteduh di situ. Para pekerja aku tengok dah berhenti bekerja, memandangkan hari sudah lewat petang. Rata-rata aku lihat mereka semua orang Bangladesh. Sambil aku menunggu hujan reda, aku nyalakan rokok gudang garam. Aku sedut dengan penuh nikmat sekali. Aku menghembuskan asap yang berbentuk bulat. Sukanya hati aku akhirnya menjadi juga aku buat. Selalunya aku gagal nak buat asap bulat itu. Sedang asyik aku merokok, datang seorang pekerja binaan menghampiri aku. Lalu bercakap dalam bahasa tidak aku fahami, bahasa Bangladesh. Barangkali aku meneka. Hei, cakap bahasa Melayu lah. Jangan cakap bahasa Bangladesh. Aku tak faham. Aku orang sinilah, local product, you know, ujarku. Maaf bang, maaf. Tapi saya bukan Bangladesh, mari. Saya Myanmar. Saya ingat abang orang Myanmar, balasnya. Hello bro, demo tak kena bare boh. You don't know items. Cantasku dalam dialek Kelantan dengan rasa tidak puas hati. Adakah patut aku nak tanya kamu semua dia cakap aku mata orang Myanmar? Agak-agaklah muka macam Korean, macam ni dikatakan aku muka Myanmar. Dia meminta rokok padaku sebatang, tapi aku cakap sudah habis. Aku masih tidak berpuas hati padanya. Bila rokok aku tinggal separuh, aku beri padanya. Kesian pula aku tengok. Kami sempat berbual dan dia memperkenalkan diri sebagai Sinon Loreska, tapi dipanggil Sinon saja. Tidak lama lepas itu datang pula seorang rakannya dan kali ini betul dia orang Bangladesh. Namanya Chun Churut. Pelik juga nama dia, tapi aku tidak membahaskan soal itu. Rupanya mereka semua tinggal di tapak projek itu. Makan masak sendiri. Jadi memandangkan hujan masih lebat dan tidak tahu bila nak reda, aku cuba mengorek sedikit pengalaman seram daripada mereka. Tahu aku di sekitar kawasan itu agak keras. Bayar. Tak pernah jumpa hantu ke kat sini? Kalau ada kongsi lah sama saya, tanya kau. Pernah, kata mereka. Sejak tapak projek itu mula dibuka, berbagai dugaan dan seram yang pekerja di sana alami sampai ada yang mengganggu kelancaran proses pembinaan dibuat. Tambahan pula, mereka tinggal di situ bila malam menjelma, debaran kian terasa. Suasana seram mencengkam jiwa. Ayo kita susuri pengalaman mereka yang aku coretkan untuk semua. Hospital itu pada asalnya di atas bukit. Tapi memandangkan bangunan yang sedia ada tidak dapat menampung jumlah kemasukan pesakit. Di samping bagi menambah baik prasarana hospital tersebut, pihak kerajaan telah memperuntukkan bajet untuk menambah bangunan yang baru bagi menampung pesakit yang kian meningkat serta menaik taraf hospital.
Jadi bangunan baru dibina di bahagian kaki bukit yang pada awalnya adalah hutan, tapi jarak bangunan yang akan dibina dengan yang lama tidaklah terlalu jauh. Ternyata banyak cabaran untuk membina bangunan tersebut. Awal-awal lagi sudah diduga semestinya pokok-pokok di kawasan itu perlu dibuang. Maka dijalankan aktiviti membuang pokok-pokok di situ dengan menggunakan jentolak. Tiba di satu pokok ini bisa usaha untuk menumbangkan jentolak akan mati dan rosak. Kejadian itu terjadi berulang kali. Lalu mereka menghabiskan sisa pokok-pokok yang lain dahulu dan akhirnya tinggal satu pokok itu saja. Lalu mereka cuba untuk menumbangkan namun tetap gagal seperti sebelum-sebelumnya. Maka pihak pemaju terpaksa memanggil ustaz yang ahli dalam bidang mistik untuk berikhtiar. Mungkin pokok ini penunggu, lagipun saiz dia agak besar. Hendak diabaikan sahaja tidak boleh sebab pokok itu terletak di atas pelan tapak bangunan yang akan dibina menjadikan hospital yang baru di kawasan itu. Beberapa orang ustaz telah dipanggil dan mereka akhirnya berjaya menebang dan membuang pokok tersebut. Tapi dugaan bukan terhenti setakat itu. Masa bekerja di tapak projek itu biasanya akan tamat pukul 6 petang. Pekerja tempatan akan pulang ke rumah masing-masing yang mana rata-rata tinggal di kawasan berdekatan. Lain pula ceritanya untuk warga asing. Tempat tinggal mereka adalah di tapak projek itu sendiri. Sedang mereka berehat dan membersihkan diri, tambahan ketika waktu menghampiri maghrib, ada yang sering melihat kelibat seorang wanita tua. Dia berpakaian seperti pakaian orang dulu-dulu dengan menutup kepalanya dengan kain batik lusuh, sedang berpimpin tangan dengan seorang kanak-kanak kecil di dalam kawasan lalang yang tinggi. Cuba anda bayangkan, siapakah wanita tersebut yang tinggal di kawasan ladang dengan ladang yang panjang-panjang? Masih ada lagi yang menetap di kawasan itu. Tidak mungkin manusia lalu ke situ sebab kawasan lalang itu menuju ke hutan. Tadi yang sempat tengok rupa makcik tua itu kerana berlindung oleh kain lusuh yang dipakainya. Namun ada cerita yang mengatakan kanak-kanak kecil itu kelihatan pucat dan lama-kelamaan berubah menjadi kehitaman. Ada juga yang mengatakan yang apa yang mereka nampak itu tidak berkaki, hanya berupa dari kepala sampai paras pinggang sahaja. Biasanya kelibat mereka akan hilang begitu saja. Ada yang berani cuba untuk mengkeruk akibat kelibat makcik tua itu, namun mereka tersesat di dalam ribunan lalang itu, sedang kawasan itu tidaklah begitu luas. Keesokan hari baru ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri, penat semalaman mencari jalan keluar namun tiada berhasil. Menurut Sinan, rakan senegaranya sumput. Menurut Sinon, rakan senegaranya Suntut yang turut bekerja di situ pernah diganggu dengan penampakan seorang jururawat wanita sedang menolak jenazah yang bertutup kain putih dengan menggunakan stretcher. Ketika itu sudah larut malam dan hujan turun rintik-rintik. Kalau nak dikirakan, bangunan itu masih dalam pembangunan. Tidak logik jika ada jururawat yang bertugas di situ. Terus meremang budi Roma melihatnya. Tiba-tiba kain putih yang menutup jenazah terselak lalu menampakkan wajah si jenazah. Kulit kepalanya tertanggal dan tempurung kepalanya pecah. Menampakkan isi otaknya. Darah mula mengalir dan menitis ke lantai. Mata tersemur keluar dan lidah terjelir separas dada. Yang tapukang tak cukup tanah si Suntut dibuatnya sampai kakinya terpijak paku. Kesian sekali bagikan sudah jatuh di tipe tangga. Nasib baik lukanya tidak begitu parah. Bukan Suntut saya yang pernah menemui kelibat jururawat bersama jenazah. Masih ramai yang berpengalaman sebegitu, termasuklah Cun Curut. Betul bang, ketika itu saya sedang tidur, tapi tersedar bila terdengar bunyi sesuatu yang beroda bergerak. Dengan sekali pandang saya terkejut melihat seorang jururawat sedang menolak sesuatu yang berbalut kain putih. Lalu saya tundukkan kepala. Bila saya tengok balik, ia menghilang. Tapi selepas itu muncul bau busuk seperti bangkai menusuk hidung saya. Cerita Cucurut dengan bersungguh sekali. Gangguan demi gangguan dialami oleh pekerja yang tinggal di sana. Bahkan bahan binaan selalu beralih tempat.
Jika hari itu diletakkan di penjuru kanan, keesokan harinya semuanya ada di belakang. Kadang-kadang beralih di tingkat atas. Ada pekerja yang bekerja di tingkat 1, tengah leka buat kerja sedar-sedar, ada di tingkat 3. Tapi demi mencari rezeki, mereka terpaksa bertahan. Itu belum masuk bab pembayaran gaji yang selalu lewat, aduhai macam-macam. Pernah terjadi pada satu malam ketika itu mereka sedang menyiapkan bahan memasak. Untuk makan malam, mereka kehabisan bawang. Mereka ini memang boros. Bawang bila memasak faham-faham sajalah. Cun Curut mencari Senon untuk mengajaknya ke kedai runcit berdekatan. Dekat tak dekat juga, kira-kira 1 kilometer lebih jugalah. Sebab itu Cun Curut perlukan teman. Ajak kawan yang lain semua sibuk dalam talian dengan keluarga masing-masing. Takut juga dia kalau pergi seorang diri. Bila dia buat panggilan telefon pada Sinon, tak berjawab. Cari punya cari, dia naik sampai ke atas bangunan. Sampai ke tingkat 4, rupanya Sinon ada di situ sedang dalam talian dengan keluarga dia di Myanmar. Lalu mereka turun ke bawah. Mereka pelik. Setelah penat menuruni anak tangga, mereka tetap berada di tingkat 4 itu. Hampir sejam mereka tersesat dalam bangunan itu. Mereka cuba memanggil rakan-rakan mereka yang berada di luar. Sutut, Kuna, sinikah. Namun tiada sahutan. Sedangkan Cun Curut dan Sinon nampak jelas mereka di bawah. Buat panggilan pun tiada berjawab. Tiba-tiba kedengaran suara kanak-kanak perempuan sedang gelak ketawa sambil berlari-lari. Sekejap di bahagian penjuru kanan, sekejap kedengaran di penjuru kiri bangunan. Akhirnya mereka ternampak kelibat kanak-kanak perempuan dalam lingkungan 5 tahun sedang berlari-lari menuruni anak tangga Cun Curut beragama Islam. Dia bertawakal dan menuruni anak tangga sambil membaca ayatul kursi dan surah-surah lain sambil memejamkan mata. Perlahan-lahan mereka menuruni anak tangga. Tidak lama kemudian mereka berjaya keluar dari bangunan separuh siap itu. Lega mereka bila mereka bertanya pada rakan-rakan mereka kenapa tidak menyahut panggilan mereka dari atas bangunan. Semua mengatakan tidak mendengarnya. Bila mereka periksa telefon masing-masing, baru mereka perasan ada panggilan yang tidak dijawab dari Cun Curut dan juga Sinon. Mereka ingatkan Cun Curut dan Sinon sudah ke kedai. Tapi sejak kejadian malam itu, Sinon merasa berat saja di bahunya. Rasa lenguh-lenguh, rasa tak larat. Ada seorang pekerja tempatan yang bernama Deres Kadir. Deres Kadir ini hijabnya terbuka. Jadi dia boleh nampak ada seorang kanak-kanak perempuan yang bertenggek di bahu Sinon. Setelah mendapatkan bantuan seorang ustaz, iaitu kenalan Deres Kadir sendiri, Sinon kembali pulih dan jin yang berupa kanak-kanak perempuan itu berjaya diusir. Hujan mula reda. Waktu sudah menghampiri maghrib. Aku meminta diri untuk pulang ke rumah. Namun aku sempat berpesan pada mereka supaya jaga diri masing-masing dan semoga keadaan baik-baik sahaja. Sinon, Cun Curut, aku memanggil mereka. Ya bang, jawab mereka serentak. Kamu jangan sesekali mengganggu perempuan di sini ya. Tambah-tambah anak dara yang lawa-lawa. Sebab semua itu Mat Pi yang punya. Kamu jangan buat hal pesan aku. Jangan sampai Mak Pi marah. Kamu berdua kenal siapa Mak Pi kan? Kenal Mak Pi perlu cerita seram, balas mereka. Okey, bye. Assalamualaikum. Itulah kisah seram yang aku kisahkan kepada anda. Jika anda faham dengan kisah-kisah seram yang aku kisahkan kepada anda, sila komen di bawah. Ataupun jika anda ada cerita-cerita yang lebih menyeramkan untuk dikongsikan, untuk aku ceritakan kepada para pendengar yang lain, anda bolehlah WhatsApp ataupun email ke alamat emailku. Semoga anda semua terhibur dan semoga anda semua baik-baik saja. Apapun aku nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana telah mendengar kisah seram ini dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.